Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudarah iradah. Kan? Kan ada lah baca di sekolah lah kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi di dalam kuliah ilmu ceramah kuliah maghrib online. Kuliah maghrib online Taman Syurga Maya, yang mana tajuk kita pada malam ini adalah bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada semua yang masuk awal ni, saya ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah lama tak jumpa. Bazid Aziz, Lailah daripada Singapura, terima kasih banyak. Kifli Zul, Eza Saliza, Izzuddin, NGF, Syida Azali, Siti Khadijah, Nur Hazila Saidin, Syafari Asraf, Yati Zia, Faizal Kecil, K. Hamid, Faridah Mun, Suzi Hana Sulaiman, JF Fisha dan Azmi Nordin daripada Negeri Sembilan, Messi Wizard Mind, masih banyak. Luqman Nur Hakim, Ashul Azwan, Kefli Zul, Yati Zia, Kefli Zul, Linda Kristal Ilham, Azli Azwan Rosi, Izzuddin, Azim Abdul Aziz, Ayangku Siti Min. Apa tajuk ceramah hari ni? Tajuk ceramah hari ni cuba tengok kat tu, dekat kepala tu kan sudah letak bagaimanakah caranya, bagaimanakah manusia yang dicintai oleh Allah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kepada semua, boleh bagi komen, insya-Allah mana yang sempat saya bacakan, saya akan bacalah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan rahmati Allah sekalian, pada malam ini tuan-tuan sekalian, dalam membicarakan soal menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, soalannya saya nak tanya, pernah tak kita merasa yang jiwa kita ni kosong? Pernah tak kita merasa macam ada je yang kurang? Sebenarnya jawapannya adalah sebenarnya sebab kita gagal mencari apa kasih sayang, cinta daripada Allah. Kalau kita kejar cinta manusia masih tak cukup, kejar cinta bos masih tak cukup. Tapi apa yang kita nak kejar adalah mengejar cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cinta kita, kan? Cinta akan Allah adalah kecenderungan hati seseorang itu kepada Allah sahaja, yang akan membuatkan seseorang sanggup melakukan apa sahaja demi untuk meraih kesukaannya. Maksudnya, kita akan cuba buat benda yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah tak suka. Dalam firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi makna kata, tanya balik, adakah kasih sayang kita ni kepada benda lain lebih kuat daripada kasih sayang kita kepada Allah? Kena tanya balik. Begitu juga Allah SWT sentiasa membuka jendela cintanya kepada sesiapa pun hamba yang ingin pulang ke pangkuan kasihnya, tak kira masa dan tempat. Cintanya lebih luas daripada samudra dan terbukti dalam setiap ciptaannya, seperti penciptaan molekul zarah dan galaksi yang sentiasa beredar dan menghasilkan keseimbangan. Dan begitu juga setiap sel dan darah bergerak tanpa disedari di dalam badan kita. Semua cakrawala, semua yang ada kat dalam badan kita ni, semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat walaupun dalam bentuk yang sangat complicated, kompleks, penuh, sempurna, kan? Tapi itulah dia menggambarkan betapa hebatnya Allah Taala ni dalam menciptakan manusia, kan? Maha suci Allah. Jadi untuk membalas cinta kepada Allah, membalas cinta Allah, tuan-tuan, ada beberapa jalan yang boleh kita raih supaya diri kita dicintai. Selain pada mencintai, diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, jemput minum dulu. Minum susu, tuan. Susu Al-Am. Saya malam diet sekarang ni. Malam saya pun tak makan lah. Okey. Yang pertama caranya. Apakah caranya? Dia malam ni, kuliah malam ni dia tak ada
Tak ada berat-berat sangat. Dia simple aja. Tuan-tuan ambil point. InsyaAllah. Mana boleh kita amalkan, amal. Dah bersedia dah untuk mencatat. Kalau dah bersedia untuk mencatat, catat cepat. Rugi kalau kita tak catat. Makin banyak komen dah. Ramai masuk dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apa. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya kang, boleh tanya. Apa soalan ni? Banyak soalan-soalan dah mula masuk dah. Tuan-tuan bagi salam, saya jawab. Tapi tuan-tuan tanyalah. Tuan-tuan tanya je. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okey. InsyaAllah mana sempat saya layan lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Saya ni rajin baca komen. Dah 131 komen dah. Alhamdulillah. Ada berapa ramai dah? 550 lebih dah. Tak apa. Ajak kawan-kawan tengok ya. Okay. Jadi yang pertamanya cara untuk menjadi manusia dicintai Allah adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maknanya tadabbur dan juga memahami maknanya. Buat. Dia bukan tazakur, ingat aja. Tetapi kita tafahum. Kena faham. Dan begitu juga tafakkur, fikir. Dan tadabbur buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Al-Quran ini merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Mendalami setiap makna dan perintah Allah menjadikan kehidupan kita akan lebih terurus dan teratur. Lalu merapatkan hubungan kita kepada Allah. Baca Quran. Bilalah baca Quran kan? Waktu semayang. Alhamdulillah. Tapi baca Quran lagi baguslah kan? Kita pun Allahu Akbar. Baca dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kan? Ilahi ayat. Maknanya, kita semayang, kita baca jelas. Itu pun Quran juga. Tetapi yang kita cerita ni, kita baca dan kita faham. Menghayati maksud di dalam Quran. Memaknai apa yang ada dalam Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang ingin mengetahui bahawa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran. Yang sesungguhnya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Asal sahih diriwayatkan daripada kitab Syu'ab Al-Iman, karya Al-Baihaqi. Makna kata, kalau nak tahu bahawa dia cinta Allah dan Rasul ke tidak, maka perhatikanlah sama ada dia cinta Quran tak, dia baca Quran ke tidak. Maka sesungguhnya, kalau dia rajin baca, rajin ngaji Quran, maka ada harapan tuan-tuan dia tu mencintai Allah dan Rasulnya. Kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih Allah. Nampak? Kan? Sementara orang yang mencintai Allah, wajiblah dia mencintai pesuruhnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kalau kita sayang kat Nabi ni, macam mana cara? Cara sayang Nabi bukan cara sebut dia, aku sayang Nabi. Tak, bukan tu cara dia. Cara dia adalah dengan kita sebut nama Nabi, selawat nama Nabi selalu. Selawat ni apa? Selawat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kedua, amalkan sunnah Nabi. Itu sebab saya ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hasil pada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ni tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan selalu kan tuan-tuan memang setiap hari, kalau saya ada kuliah atau tak ada kuliah, tuan-tuan memang sumbang kan kepada tabung yayasan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam Alhamdulillah, baru saja semalam kita sumbangkan daripada tabung hasil pada sumbangan tuan-tuan juga. Kita sumbangkan RM5,000 kepada Madrasah Darul Atiq, iaitu tempat Ustaz Ahmad Rizam. Jadi kalau siapa yang masih nak menyumbang, boleh buka Facebook Madrasah Darul Atiq, yang mana mereka memerlukan sumbangan dana dekat bahagian surau tu, bahagian muslimah tu dah retak teruk, jadi terpaksa robohkan tu. Sebelum dia runtuh, kita buat baru. Jadi pada siapa yang nak menyumbang, boleh sumbang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi jangan risau tuan-tuan, Allah bagi ganti. Dan satu lagi, kita membina tu, membina rumah Allah kayaknya tu kan, maka Allah akan membina mahligai istana untuk kita akhirat besok. Tuan-tuan tak nak kan? Nak kan? Jadi terima kasih banyak kepada semua penyumbang. Teruskan menyumbang. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan
Sumbangan tuan-tuan dan sekalian yang kita bagi pula. Saya memang apa sumbangan tuan-tuan? Kita bagi kat orang. Macam contoh macam program My House baru-baru ni. Apa sumbangan tuan-tuan apa kita buat? Pertama kita bantu asnaf di Johor. Dalam program My House tu yang asnaf penggambaran yang saya tengah buat sekarang ni dengan TV Al-Hijrah. Kebetulan jumpa asnaf, duit tuan-tuan tu sebahagian saya dah bagi dah dekat golongan asnaf tu. Di Kuala Kangsar ada seorang dia berniaga di pasar. Tak macam dulu, susah, daif, isteri sakit. Jadi, dia nak beli motor baru. Saya sumbangkan sikit, tuan-tuan. Saya bagi lebih kurang 1,000, tuan-tuan, untuk daripada sumbangan tuan-tuan, untuk dia modalkan untuk beli motor baru, tambah dengan duit anak dia sikit, dengan saudara mara bagi. Alhamdulillah, cukup, tuan-tuan. Selagi mana dia pakai, tuan-tuan dapat pahala. Begitu juga baru ni, ni yang semalam tu kita bagi yang terbarulah, kita bagi 5,000 untuk sumbangan ni. Dan begitu juga mangsa-mangsa banjir itu, tuan-tuan saya salurkan juga. Cuma saya mungkin tak sempat nak ni, tapi alhamdulillah kita dah salurkan pada mereka. Sebab kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Yang penting niat kita nak bagi tu, tuan-tuan bagi je dah sampai dah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jangan risau. Saya doakan tuan-tuan murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan. Baiklah. Jadi dengan cara menghayati dan mengamalkan sunnah baginda, hubungan cinta kita akan kepada Allah akan bertambah kuat. Begitu juga dengan mengambil hikmah dan kisah daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan kekasih-kekasih Allah seperti Rabi'atul Adawiyah, Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi dengan kita ingat Nabi, hidupkan sunnah Nabi, termasuklah ni yang saya minum ni bukan air biasa-biasa, susu al-am tuan-tuan. Susu kambing campur kurma, campur madu. Badan sehat, boleh diet, tak ada masalah. Tengok perut saya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doa tuan-tuan. Tuan-tuan heboh tegur saya dah dapat gemuk kan. Alhamdulillah. Saya dapat kurangkan berat badan saya. Banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak. Tapi saya stop nasi, tepung pun saya stop kan. Tak apa, kita sambung kuliah tuan-tuan. Yang ketiga, cara untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunat dan berzikir. Jalankan ibadah sunat, menjadikan jiwa kita tenang. Menjalankan ibadah sunat ni jadi jiwa tenang, menambahkan kecintaan kita kepada Maha Pencipta. Contoh ibadah sunat adalah berzikir, bertahajud, solat duha, solat taubat, berpuasa dan banyak lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku adalah seperti mana sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersamanya ketika dia berzikir mengingatiku. Maka jika dia mengingatiku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam jemaah manusia, aku akan mengingatinya dalam jemaah yang lebih baik dari mereka. Dan jika dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Macam itulah tuan-tuan, menggambarkan kasih sayang Allah kepada kita apabila kita mengingati Allah SWT, tuan-tuan dan sekalian. Bila kita zikir, tuan-tuan, itulah dia hebatnya, tuan-tuan. Keempat, melebihkan cinta kepada Allah di atas kecintaan kepada perkara lain. Maknanya cinta Allah lebih daripada yang lain. Maknanya sanggup ni. Macam saya ni, tak makan tak apa malam, tak apa. Kebetulan naik. Yang penting saya dapat jumpa tuan-tuan. Kenapa? Kita berada di taman syurga maya, di majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dijadikan indah. Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang disenanginya, yang diingininya, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, namun di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Surah Al-Imran ayat 14. Rabi'ah berpesan dalam Bercinta dengan Allah, karangan Ibnu Qayyim, ramai penghuni dunia yang berpaling daripada cinta Allah kerana cinta akan dunia. Seandainya dunia ini ditinggalkan, nescaya rohani mereka akan terlihat di alam akhirat dan kembali kepada pemilik dengan penuh berhikmah. Ingat tu tuan-tuan, macam mana pun kita akan mati. Yang apa ada kat dunia ni, semua tak kekal. Ingat tu. Jadi semua sementara. Tuan-tuan pakai baju lawa sementara, tuan-tuan ada pangkat sementara. Apa cakap tuan-tuan hebat apa? Nyanyi sementara sampai masa suara dah tak sampai. Kan, anggap dah tak sampai, dah cungap-cungap nyanyi tuan-tuan. Kan, tuan-tuan main bola sampai masa injured. Sampai masa tua dah tak boleh main. Lari pun dah tak ada stamina macam dulu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Semua sementara. Tuan-tuan cakaplah apa pun kelebihan yang ada pada diri tuan-tuan sekarang, semua sementara. Tuan-tuan boleh menjahit, hebat, tapi sampai masa mata dah tak nampak. Jahit apa pun tak boleh. Betul tak?
Tuan-tuan buatlah, masak hebat. Betul lah, tapi mak saya sampai tua pun hebat kan masak. Tapi lah, akan sampai masa semua manusia, dia dah tak ingat, dah lupa dan sebagainya. Jadi, apa pun tuan-tuan sekalian, jangan kita berbangga, apa pun ingat Allah banyak-banyak. Cinta Allah lebih daripada yang lain. Okey, boleh kita sambung Yang kelima, menghayati dengan hati nama-nama dan sifat-sifat Allah, kan? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudarah iradah. Kan? Ada lah baca pada sekolah lah kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak adalah sadapna suara saya tuan-tuan. Tapi apa yang penting, sifat-sifat Allah ini kita hayati tuan-tuan sekalian. Hati sanubari akan dapat jadi pengantara untuk mengenal cinta Allah. Hati akan jadi semakin rindu dan takut dengan menyelami keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, kata pendapat ulama. Dalam serangkap syair dalam kitab Tauhid Matan Jauharah berbunyi, bagi mengenal Allah, perhatikanlah kejadian dirimu dan panjangkanlah perhatian terhadap alam di atas seperti langit, matahari, bulan, bintang. Kemudian perhatikan alam rendah seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan bukit bukau. Nampak? Bila tengok kejadian-kejadian ciptaan Allah, maka kita sedar, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya itulah hebatnya Allah Ta'ala yang maha mencipta sesuatu. Kita sampai bila pun tak boleh cipta, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keenam, bersahabat dan duduk dengan orang yang saleh di majlis ilmu. Bila selalu berada di majlis ilmu seperti ceramah agama, macam malam ni kan, kita sama dengan kawan-kawan kita secara maya, kita PKP, duduklah secara maya kan, bersama sahabat-sahabat akan membuat kita sentiasa memperbaiki diri dan membuktikan kecintaan kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-boleh halnya, supaya kamu melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka kamu bangunlah, supaya Allah meningkatkan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu. Dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ingat Jadi makna kata, duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk di kawan-kawan baik, kawan-kawan baik, insya-Allah orang yang baik ni akan mengajak kita pun buat kebaikan juga. Dan begitu juga yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, jauhkan diri kita daripada perkara yang boleh menjauhkan hati kita daripada Allah. Hati yang bersih sentiasa dekat dengan Allah. Namun maksiat yang boleh bermula dari pandangan mata dan perkara yang lalai yang merosakkan hati dapat menjauhkan kita daripada Allah SWT. Sahal bin Abdullah mengatakan, aroma keyakinan tak akan pernah terhidu dari hati yang masih ada kecenderungan pada selain Allah. Cahaya ilahi tidak mungkin masuk ke dalam hati yang di dalamnya masih ada sesuatu dibenci oleh Allah. Begitu juga pesan Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam, manisnya hawa nafsu yang menguasai hati adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Nampak? Manisnya hawa nafsu yang dah ada dekat dalam hati, adalah penyakit yang sulit untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia. Jadi makna kata hati kita ni kena lebih cenderung kepada mengingati Allah. Jauhkanlah perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala marah kita. Jadi itulah dia 7 perkara. Itulah 7 perkara yang boleh diamalkan. Banyak lagi lah, tapi saya bagi 7 saja. Pada malam ini, 7 perkara untuk kita amalkan supaya kita menjadi manusia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya membuat kesimpulan, mari kita tinjau komen-komen pada hari ini. Oh, Alhamdulillah ramai hari ini. Syukur, Alhamdulillah. 700 lebih tengok komen hari ini. Tengok komen Nur Aida Bidin. Tengok. Ikin Amin. Salam. K Hamid. Misnah je. Waalaikumsalam. Nadia Sharifah. Ifa Ma'uda Ahmad. Nur Azimah Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Semua waalaikumsalam lah ni ya. Semua waalaikumsalam ni ya. Waalaikumsalam. Salam. Sahabat pergi syurga balik hari. Alhamdulillah. Izzah Riza. Nur Laili Paduka Ayahanda Akmal. Assalamualaikum Abang Ustaz. Apa hukumnya kalau isteri tak layan suami masa bersama-sama? Soalan 2. Apa hukumnya bila isteri tak nak beranak ataupun si isteri tak nak anak? Okey, macam ni.
Tuan-tuan sekalian, bondo boleh settle. Jangan gaduh-gaduh tuan. Ya? Isteri kena layan suami. Kalau isteri membelakangkan permintaan suami dengan sengaja. Ya? Dengan sengaja. Kan? Menolaknya, maka malaikat akan melaknatnya sampailah ke pagi tuan-tuan. Tapi kalau ada sebab. Contoh, bang, nak baik macam mana bang? Tapi malam ni sepenat sangat. Suami pun kena faham. Tapi kalau suami minta tu, tuan-tuan, puan-puan kalau boleh layanlah dengan baik. Ya, kalau tolak pun tolak dengan baik tu, bincanglah. Elok cakap, bang, saya bukan tak nak layan abang. Malam ni saya penat, saya rasa tak sihat lah bang. Cakap elok. Bila isteri tak nak beranak, ini bincanglah elok. Mungkin isteri takut, itu hak isteri untuk beranak. Kadang-kadang mungkin isteri dah beranak 2 kali, ada komplikasi dan sebagainya. Jadi dia pun bincang. Bincanglah benda ni, bincang. Bincang elok. Ya. Diza Zek, Assalamualaikum, salam. Zaito, Dayu Sarah, betul Ustaz, pengalaman saya adalah bila usaha. Pengalaman saya lah bila saya berusaha untuk berselawat, dapat rasa Ustaz, dapat rasa tenang dan gembira, tak dapat digambarkan kata-kata Alhamdulillah. Jomlah ramai-ramai kita berselawat. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan. Syarifah, Hazlin Hamid, Zila, terima kasih banyak. Sekejap hilang pula komen hilang tuan-tuan. Kau jap. Kau jap. Dia orang main lagi hilang ni. Ayu Sarah, Rosina Idris, Zila Insyu, Syarifah Hazli, Muhammad Isa Hamid, Zania Suami Saleh, Samsyah Osman, Muhammad Nur Yusuf, Siti Absyah Safi'i, Mazlia Anas, Reza Saliza, Assalamualaikum, salam. Fizatman, terima kasih banyak. Hamizah Hassan, Nuralili Ismail, Sabar Abu Ahmad, Zulfahmi. Ustaz, kalau kita baca Quran berpandukan pada handphone tanpa tenaga pengajar, boleh ke mengaji di rumah? Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang senang dah dekat pakai handphone. Kita belajar, tapi ada online kan. Ada ustaz mengajar, ustaz tengok bacaan kita, okey lah. Boleh, tak ada masalah. Okey je. Raihan Zakaria, Alhamdulillah. Syida Zali, Ustaz nak tanya, macam mana kita nak hilangkan rasa bersalah hati? Sedangkan kita tak tahu rasa salah dengan siapa. Rasa salah dengan Allah Ta'ala lah tu. Itulah rasa dia sebenarnya. Kan? Kuatkan hati. Ingat Allah banyak-banyak. Bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah hati kita tenang. Rozi Jamil, terima kasih. Siti Aisyah petang tadi live. IG sekarang FB pula. Memang nampak susut SD. Jadi Daik, terima kasih. Itu kata-kata semangat. Syubihah Osman. Ma Waken. Ma WKN, Mo Uda Ahmad, Iza Riza, salam dari Singapura. Terima kasih sahabat dari Singapura. Zalila Ahmad, Falik Wahab Kowe, Syarifah Hazlin Hamid, Dahlia Daud, Nur Hazilah Saidin, Liza Muhasliza, Shima, Siti Mariam, Muhammad Ihsan, Mona Ahmad. Clear Pasir Gudang, Mas Riza, Walgi. Terima kasih banyak. Azhar Abdul Aziz, Siti Aminah. Polik-polik lah nama korang ni. Tulis nama elok lah. Liza Muhasliza, Kasturi Merah, Nafisah Yahya, Palung, terima kasih. Mirza Lid, Atira Sofia, Muhammad Ghazni Siraj, Yati Zia, Habirul, Wan SOX, Meru Kelang. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Muhammad Afiq, Ustaz kat mana tu? Rahsia. Waalaikumsalam pada memberi salam. Wan Adnan, apa tu? Wan Adnan. Pergi esok dah macam janda lah. Silap kanda. Long Bulma. Okay, Habirul, terima kasih banyak. Kalau saya baca Quran satu surah yang sama tapi berulang je, boleh ke setiap malam? Boleh, tapi cubalah tambah-tambahkan. Syarifah Syarif Ari Syakish. Assalamualaikum, Kek Pancu ke Ustaz? Itulah lain kali baca status kat teh tu. Kita buatlah ni Kek mana. Assalamualaikum Ustaz, nak cakap susu kambing dah sampai. Adal. Alhamdulillah, makasih banyak. Susu kambing terbaik, susu kambing Al-Am. Tuan-tuan, masih banyak. Izzah Hakim, tersalah tekan lah saya sendiri, maaf ya, tak ada salah. Okay, terima kasih banyak. Ayah anda jebak calok. Ni semua gambar-gambar senyum, gambar-gambar right ni. Okay, terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa saya dah baca komen semua. Kebanyakannya bagi salam je. Terima kasih banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat mendapat pengajarannya, mendapat manfaatnya, dan mudah-mudahan walaupun sedikit sama-sama kita amalkan. Saya dah ucap terima kasih kepada semua penyumbang kepada tabung yang Salam Ismail kat akaun yang tertera dekat bawah tu. Kedua, terima kasih banyak kepada semua pelanggan yang terus-terusan menyokong produk saya iaitu susu kambing Al-Am. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dapat khasiat dia tu, dapat kesan yang terbaik untuk diri kita.
Dan insyaAllah kita akan buat live dari masa ke semasa dan tempoh PKP ni supaya anda tak hilang sentuhan dalam majlis ilmu ni bersama dengan saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, secara kesimpulannya, untuk mendapat redha Allah, kita perlu berusaha membuktikan kecintaan kita kepada Allah dari seluruh aspek, perasaan, lisan dan perbuatan. Cinta Allah SWT bukan cinta biasa. Kerana dengan mencintai Allah, maka cinta kita kepada Rasulullah SAW, ibu bapa, keluarga, saudara dan seumpamanya akan menjadi semakin utuh dan semakin kuat lagi. Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, seseorang tidak akan memiliki kebaikan, meraih kemenangan, merasakan kenikmatan dan kesenangan hakiki kecuali dengan mengesakan cintanya kepada Allah SWT semata-mata, dan Allah lebih dicintainya berbanding yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Teruskan menyokong. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.